Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alaq diturunkan menjadi bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Zakina Fitri binti Usman, calon tokoh nilam peringkat daerah Tawau, kategori bahasa Melayu sekolah menengah. Seorang pelajar tingkatan 4 yang diberi amanah sebagai pengawas sekolah dan sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Merote Besar. Sepanjang menuntut ilmu di sekolah ini, saya telah mengikuti beberapa aktiviti kurikulum secara dalam talian sepanjang tahun 2021. Pertandingan hafazan peringkat negeri anjuran pemanis dan bahas ala parlimen peringkat daerah. Selain itu, saya juga melibatkan diri dalam pertandingan anjuran bulan pusat sumber sekolah dan telah dinobatkan sebagai tokoh nilam sekolah pada tahun 2021. Tanpa melengahkan waktu, bila saya bawa Anda untuk menyelami 5 buku yang saya akan resensi pada hari ini. Buku pertama berjudul Komik Dokumentari Tun Dr. Mahathir Melayu Jangan Lupa, karya kartunis Atun. Buku ini merupakan bacaan santai untuk semua golongan pembaca, khususnya pelajar sekolah. Buku yang diterbitkan oleh Z Publication Sendirian Berhad ini mempunyai 118 halaman dan memaparkan kisah hidup Tun M secara santai. Liku-liku dan sejarah kehidupan Tun M sedari kecil sehingga menjadi Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali diceritakan secara ringkas dalam bentuk dialog. Penyampaian yang diselitkan dengan jenaka ini sudah pasti akan menambat hati para pembaca. Dengan menghayati komik dokumentari ini, para pembaca dapat mencontohi sifat mahmudah Tun M dan menghayati sumbangan beliau terhadap negara tercinta. Buku kedua ialah Dajjal Dalam Diri. Buku karya Sis Yuje ini berunsurkan motivasi agama dan telah diterbitkan oleh Kadokawa Gempak Star Sendirian Berhad pada tahun 2020. Buku yang mempunyai 246 halaman ini mengumpulkan tips untuk menghindari 30 sifat keji dalam diri seorang muslim. Bentuk penyampaian yang santai diceriakan dengan visual yang berwarna-warni untuk tatapan pembaca. Bukan itu sahaja, pembaca juga dapat mengetahui perspektif individu yang lain terhadap topik yang dibicarakan di dalam buku ini. Selain itu, hadis, potongan ayat Al-Quran, dan doa-doa turut diselipkan oleh penulis. Pada akhir pembacaan, para pembaca dapat merefleksi diri agar tidak hanyut dalam 30 sifat-sifat mazmumah tersebut. Buku ketiga bertajuk Hadis-hadis sains, fakta dan bukti ilmiah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Buku ini ialah karya Abdul Syukur Al-Azizi dan telah diterbitkan pada tahun 2020 oleh PTS Publishing House. 146 halaman dalam buku ini memaparkan 15 buah hadis yang dikaitkan secara terperinci dengan penemuan sains dan teknologi. Keselarasan antara hadis dan sains amat ditekankan untuk penghayatan para pembaca. Penyajian nas hadis yang diadun dengan fakta saintifik akan menambahkan ketakwaan dan pengetahuan pembaca. Hadis-hadis misalnya berkenaan bintang dan evolusi manusia akan membuka minda para pembaca untuk berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 54 untuk memberi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Buku keempat ialah Kitab Sang Engineer. Buku ini ialah karya Farhan Albana dan diterbitkan oleh penerbitan Wahai Sendirian Berhad pada tahun 2016. 250 halaman dalam buku ini memuatkan lebih 50 hukum dan konsep fizik dalam kejuruteraan. Namun, apa yang menariknya, Kitab Sang Engineer mengaitkan konsep fizik dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta realiti umat Islam pada akhir zaman. Misalnya,
Konsep frekuensi asli dikaitkan dengan sifat seorang hamba yang sentiasa memohon keampunan Sang Pencipta. Oleh itu, perlu ditegaskan bahawa sains tidak sepatutnya menjadi alat dan bahan yang membawa manusia jauh daripada Tuhan, kerana setiap inci ruang bumi mahupun tiap detik putaran waktu tak akan terlepas dari ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Buku utama yang saya akan resensi berjudul Pelukis Jalanan. Meneliti karya pertama Teme Abdullah, terbitan Iman Publication pada tahun 2016 ini, seakan-akan menonton filem kisah kehidupan sebenar beliau. Terasa seperti masa tidak bergerak walaupun sesaat selama pembacaan 215 halaman dalam buku ini kerana tenggelam dalam penceritaannya. Buku Pelukis Jalanan membawa pembaca menelusuri diari kehidupan Teme Abdullah. Cerita dimulakan dengan kisah kehidupan Teme sebagai pelajar A-level. Setelah mendapat keputusan cemerlang dalam SPM, Teme ditawarkan program persediaan untuk menyambung pengajian ke luar negara dengan tajaan sepenuhnya. Ketika program A-level ini, harapan Teme punah dalam sekelip mata apabila terkandas daripada menyambung pengajian di London, UK kerana tidak cukup syarat yang ditetapkan oleh penaja. Pada waktu ini, Teme dalam dilema kerana perlu memilih sama ada melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi Tempatan ataupun berhenti belajar dan meneruskan perniagaan yang dimulakan sejak dari bangku sekolah menengah. Sang pengarang berkata dalam bukunya, "Jangan lari dari masalah, hadapinya dengan penuh gaya, insya-Allah kau akan berjaya." Setelah dinasihati oleh ibunya dan diberikan sokongan penuh oleh ahli keluarga, Teme bangkit semula untuk mengejar cita-citanya dalam bidang arkitek. Berbekalkan hasil pencarian daripada bakat melukisnya yang telah mencapai RM 80,000, Teme nekat menyambung pengajian ke UK. Di sana, Teme bertemu semula dengan Ahmad, rakan baiknya semenjak program A-level. Direndam tak basah, dibakar tak hangus. Bermulalah kehidupan Teme di UK yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Masalah kewangan untuk menyara diri dan yuran pengajian, karenah tuan rumah, dan kesukaran Teme untuk menyeimbangkan masa belajar dan bekerja. Teme berikhtiar untuk mencari hasil pendapatan sampingan dengan memanfaatkan bakat melukis yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Teme memuat naik gambar hasil lukisannya ke akaun Instagram sebagai kenangan sebelum menjual lukisan-lukisan tersebut. Peristiwa pengkhianatan rakan sekelasnya, Orange, dalam tugasan kumpulan mereka mendorong Teme sebagai seorang Muslim yang lebih bijak dan matang dalam kehidupan. Cerita berakhir dengan penyelesaian konflik antara Orange dan Teme, dan kewangan Teme menjadi lebih stabil. Walaupun pengikut Instagram miliknya semakin bertambah, identiti Teme Abdullah masih menjadi sebuah misteri. Buku ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada pembaca. Kadangkala kehidupan tidak berjalan seperti yang dirancang, tetapi kita perlu sentiasa yakin dengan perancangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk hambanya. Kekuatan buku ini ialah terdapat potongan Al-Quran dan potongan ayat Al-Quran dan kata-kata motivasi yang diselipkan oleh penulis sebagai dorongan dan ingatan bahawa segala yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas iradat Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan buku yang lain, penulis Teme Abdullah merupakan watak utama dalam bukunya ini. Selain itu, buku ini juga telah memenangi pelbagai anugerah, misalnya Johan Anugerah Pilihan Pembaca Popular kategori Berita Harian 2017 kategori bukan fiction. Akhir sekali, kesan daripada sambutan yang sangat memberangsangkan, buku ini telah diulang cetak sebanyak 18 kali. Kelemahan pada buku ini pula ialah terdapat dialog dalam bahasa Inggris yang mungkin agak sukar difahami oleh pembaca berumur 12 tahun ke bawah. Nilai
Yang dapat kita renungkan dalam buku ini ialah nilai bersikap optimistik. Teme tabah mengharungi onak duri kehidupan kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersamanya. Selain itu, nilai menghargai nikmat dan peluang yang dimiliki. Teme memanfaatkan bakat melukisnya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangkit dan meneruskan kehidupan. Teme sadar akan tanggung jawab yang datang bersama bakat melukisnya yang luar biasa itu. Kata sang pengarang di dalam bukunya, jika terlihat kecantikan, ingatlah penciptanya. Pengajaran yang terkandung di dalam buku ini pula ialah kita hendaklah sentiasa bergantung dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Setiap kejayaan dimulakan dengan langkah pertama. Ia kekal dongeng jika engkau tidak mula berjalan. Saya harap Teme Abdullah sentiasa berkarya dan terus berkarya kerana telah memberi banyak inspirasi kepada ramai pembaca, khususnya pelajar sekolah. Akhir kata, meniti senja, biasan mentari, merkah setitis menjelang kabut. Baca setiap hari. Tak akan habis ilmu dituntut. Sekian, mana yang salah harap maafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.